menyintai Nabi kita. Dan bulan Rabiul Awal itu sekalian dia bukan sekadar bulan kelahiran, bulan Maulid Nabi. Kita pernah sebut di sini, bulan ini juga bulan di mana menyaksikan pengkhianatan Yahudi Bani An-Nadir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianatan mereka itu sangat panjang. Sedangkan sebelum Nabi hijrah, mereka telah beritahu kepada Aus dan Khazraj tentang Rasul yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Dalam kitab Taurat menyebut, kitab Injil juga menyebut Rasul akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad ialah orang yang sama, tuan-tuan. Muhammad orang yang terpuji. Dan nama ni yang akan dibunuh oleh orang Arab itu Muhammad Tazlan. Tengok besar pengertian kepada nama Muhammad Tazlan. Akhir Tazlan. Dan pada kisah mereka bercerita kepada orang-orang dan orang itu juga, orang-orang dan orang mereka beriman. Jadi semasa mereka pergi ke Mekah musim haji, hari Nabi bertemu dengan mereka. Nabi tawarkan Islam kepada Bani Syaiban. Bani Syaiban kalau Islam. Nabi tawarkan Islam kepada Bani Amir kalau Islam. Total 360 buah kabilah Arab ditandai dengan nilai jumlah patung paling besar sekitar Kaabah, tuan-tuan. Seperti Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Khuzarah, Bani Kinanah, tuan-tuan, Bani Makhzum, lahirkan orang itu Umar bin Syam, Abu Jahal, lahirkan orang seorang tokoh besar Aqab bin Abi Asham juga Bani Makhzum, tuan-tuan. Paling kuat awak Islam Bani tersebut, tetapi yang paling kuat mereka, kabilah mereka lahir seorang pembintik agama Aqab bin Abi Asham, kata Syekh Munir Ratban. Juga tuan-tuan Bani Adi, Bani Adi ni kabilah yang melahirkan Sayyidina Umar Al-Faruq ke-9. Kalau paling mulia, paling hormati Bani Hashim. Bani Hashim ni hak keluarga Nabi ke-9. Nabi Muhammad kita lah ke-9. Tengok muslimin dan muslimat dengan Bani Lahyan, Bani Zakwan, Bani Mustayah ni, kalau kita kira semua tuan-tuan 360 buah kabilah. Jadi tuan-tuan, di Mekah tu orang Arab sangat susah, sukarnya mereka terima Islam. 300 orang lebih saja beriman di tempoh 13 tahun dakwah Nabi. Maka sebab tu kisahnya Nabi kita fokus kepada orang Yahudi, kepada Madinah. Tuan-tuan lihatlah, orang mana mereka beriman akhirnya bawa kepada Bai'atul Aqabah yang pertama, bulan Zulhijjah tahun ke-12 Rasulullah, dan juga Bai'atul Aqabah yang kedua. Juga digelar Bai'atul Harb pada Zulhijjah tahun ke-13 Rasulullah. Orang Yahudi tuan tidak beriman, bahkan mereka dengki, mereka khianat kepada Nabi. Sebab apa? Kesombongan mereka ni kepada keturunan. Sifat asabiah menampar mereka, tuan-tuan. Sebab mereka nak jangka Rasul akhir zaman dan kalangan Bani Israel sebagaimana ramai Rasul-Rasul kalangan Bani Israel, Nabi Yaqub AS, ramai tak bersilah. Jadi tuan-tuan, mereka lawan akhirnya Bani Yahudi, Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Taiman. Tuan-tuan, di sebenarnya tanah Arab mereka memilih tempat lah untuk mereka bermukim, mereka cari makan, mereka duduk, tuan-tuan. Yang pertama di Fidah, yang kedua di Wadi Al-Qura, yang ketiga di Khaybar, yang keempat di Yathrib. Jadi semua tempat ni tuan-tuan, tempat yang subur. Kalau nak tanah subur macam mana tanah Arab ni tuan-tuan? Subur, tengok pokok-pokok kurma tumbuh dengan subur. Itu tanda tempat yang subur, tuan-tuan. Mana tu pergi Madinah lah, tengok pokok kurma, tengok seronok, tengok hijau kurma, tuan-tuan. Di Mekah ni kontang bukit-bukit batu, tuan-tuan sekalian. Madinah tu nampak hijau, tuan-tuan sekalian, kebun-kebun kurma. Tuan-tuan kadang-kadang boleh pergi minum susu unta, tuan-tuan sekalian. Pokok-pokok mana dah beritahu subur, tempat dipilih oleh orang Yahudi. Bagaimana tuan-tuan sekalian, mereka juga terikat dengan Taifah Madinah, tapi mereka khianat. Pernah di bulan ni lah Rabiul Awal, tuan-tuan, tahun 4 Hijrah, Yahudi Bani An-Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, tuan-tuan, dia cadang kepada pemuda Yahudi, usung batu yang besar, naik atas bangunan, tolak batu ni biar jatuh empat, kena kepada Nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan rancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Jadi halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah. Segi tuan-tuan, Yahudi ni bangsa degil. Tuan-tuan lihatlah, tuan-tuan daripada operasi tuan-tuan yang berperang pada 14 November hingga 22 November, 8 hari. Tuan-tuan tak terbayang bagaimana Israel boleh kalah dan buat gencatan senjata. Dulu ni mereka sangat sombong, tetapi apabila mereka Al-Qassam, Hamas atau Islam menunjukkan kesungguhan mereka dalam jihad dan peperangan itu, 8 hari mereka kalah. 3 buah negara Arab sebenarnya pernah kalah, Jordan, Syria, Mesir dihentak sekaligus oleh Israel. Tapi sebuah kumpulan mereka Al-Qassam, Hamas atau sekalian yang memegang sekeping kuasa yang sangat kecil, mereka boleh tewaskan Yahudi ni. Israel di atas kekuatan semua jihad dan sekalian. Tuan-tuan, kita ingat mereka buat gencatan senjata paling pun 6 bulan lah.
ataupun setahun tuan sekalian, dia orang Yahudi dah. Bulan Muharram ke depan dia berdiri pula. Saya kata mungkin setahun lalu atau 6 bulan tu tak sampai tuan-tuan, minggu lepas dia berdiri pula, henti pula 2 orang. Ini tuan-tuan Yahudi, inilah perangai degil mereka. Yang kedua sebab orang munafik di Madinah. Orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul beri rangsangan kepada Yahudi. Kamu Yahudi, kamu jangan keluar daripada Madinah. Kamu Yahudi, kamu datang ke Madinah lebih awal daripada puak-puak Muhammad. Tengok persekongkolan mereka tuan-tuan sekalian dengan orang munafik dengan Yahudi lama dah, sejarah dia panjang tuan-tuan. Kebetulan tuan-tuan saya baru lepas saya di Dublin, di Ireland tuan-tuan sekalian. Tengok dalam televisyen tuan-tuan, Benjamin Netanyahu keluar satu wawancara dia. Nampak cakap yang pandai tuan-tuan sekalian. Cakap pandai dan sedikit dia sebut Fatah. Sedikit nama Fatah. Suka sangat daripada Fatah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tengok macam faham dah apa hubungan rejim Israel dengan Fatah tuan-tuan, mereka sangat mesra. Jadi sebenarnya kita tak boleh tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh muslimin dan muslimat atau An-Najjar buat talangan macam Syekh Ahmad Jabir dibunuh tuan-tuan. Bukan dah kata dengan terus daripada Israel dibunuh, daripada mereka pengkhianat di kalangan orang-orang Palestin sendiri. Ada pengkhianat kalangan Palestin tuan-tuan sekalian, tak boleh tuan-tuan sekalian. Di zaman Nabi SAW kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia tuan-tuan, tahu je kelompok munafik muncul dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan dibantu oleh orang agama. Hari ni boleh kalau ada orang agama tuan-tuan bersikap khianat kepada ilmu, bersekongkol dengan kezaliman, jangan pelik tuan sekalian. Sebab zaman Nabi tengok Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ni benda istilah terbuka. Ar-Rahib tu panggilan terbuka lah. Orang dia tuan sekalian khianat kepada Nabi dan mereka bersekongkol. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kita baca surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul. Tuan-tuan baca surah Al-Munafiqun, lepas surah Al-Jumu'ah. Dah, mengapa surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun? Surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Lihatlah mesej yang tersirat tuan sekalian. Kalau kita faham mesej bahaya mereka, sangat bahaya. Bahkan disebut lagi kisah-kisah mereka kemunafikan ini dan gerakan mereka, sejarah mereka dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'. Al-Bara' maksudnya melepas diri. Menarik juga tuan-tuan, ada orang paling alim Al-Quran yang Nabi doa sebagai alim Al-Quran, yakni Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Sepupu di sini tanya, sepupu di sini saya nak ada tanya tuan-tuan. Dia ditanya mengapa surah At-Taubah ni lepas suratul Anfal tak payah baca bismillah. Dan Ibnu Abbas semasa dia kecil, Nabi telah doakan dia sebagai tuan-tuan supaya dia membesar menjadi orang yang alim Al-Quran, ilmu Al-Quran dan ilmu takwil Quran. Dia menjadi orang alim Al-Quran. Ini doa Nabi kepada seorang budak nama Abdullah bin Abbas. Sini pun dalam pelajaran kita, kalau ada tak semestinya tahnik saja kita, tak mesti tahnik saja dahulu saya cari orang alim untuk lebar ustaz-ustaz para asatidz, para alim ulama. Tuan-tuan anak kita kecil pun dia tengok ilmu dah. Lepas ustaz pula khusus ustaz doa sikit anak saya. Dia doa ni banyak kita doa anak dia macam-macam berselat. Ini janganlah kita terus jangan. Adalah saya tengok orang dia berakhlak dengan orang jumpa tutup guru tuan sekalian. Tak mesti nak tahnik. Anak kecil dia minta ustaz-ustaz para asatidz doa tuan sekalian. Doalah doa penutup. Alim Quran ke doa nasihat akhlak mulia tuan sekalian. Doa jangan terima kasih ada doa tuan sekalian. Tengok ramai kadang-kadang macam Syekh Dr. Ali Sabuni. Tuan-tuan sekalian, Syekh Ali Sabuni kata tempat lain dia mari tuan-tuan. Dah tak ada gerak dah. Apa ada bodyguard. Orang nombor 29. Hak balik orang dalam dunia. Orang nombor 29 yang kajian dia buat ni. Hak mari ceramah tempat tuan-tuan berdua pada syariah tu. Tuan-tuan datang macam kita bawa anak-anak minta Syekh ni doa anak kita tuan sekalian. Ni orang alim tuan sekalian, orang yang beramal dengan ilmu dia. Jadi doa Nabi tu jadi sungguh. Tuan sekalian, Ibnu Abbas ni alim Al-Quran. Jadi saya tanya pasal apa surah At-Taubah ni? Tuan-tuan tak baca bismillah. Dia ada 5 lah alasan mengapa At-Taubah tak baca bismillah tuan sekalian. Jadi kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, dia kata sebab banyak ayat-ayat ancaman kepada munafik, ayat-ayat ancaman kepada kafir dalam surah At-Taubah dan juga diturunkan dalam kategori-kategori. Kalau kita tadi semasa sebelum rombongan haji dah berangkat asal hijrah, turun tersebut
Nabi SAW kejar rombongan Abu Bakar dan baca surat Taubat kepada orang yang hadir di Mekah musim haji tahun tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian tengok kemunafikan tadi. Rupa zaman Nabi Amr bin Ubad, dia bina hubungan dengan Yahudi. Hasut Yahudi suka lawan kerajaan Islam dan Islam baik. Nabi tengok degil sangat ni, degil sangat Yahudi tuan-tuan. Nabi dengan tentera Islam, Nabi suruh kepung penempatan Yahudi Bani An-Nadir tuan sekalian. Dan mereka tunjukkan sikap keras kepada mereka. Maka Nabi ambil langkah kedua tuan-tuan, Nabi suruh tentera Islam tebang pokok-pokok ataupun pohon-pohon kurma mereka. Ini perang sekarang yang Nabi buat. Tak kata Allah tuan-tuan, bukan pacak-pacak dulu. Nabi suruh tebang pokok kurma tuan sekalian.